وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Musim-musim orang demonstrasi berkait dengan isu Palestin, kita dapat dengar satu slogan ataupun ungkapan yang dilaungkan di negara Arab, di negara kita, di Europe. Antara yang dilaungkan, tuan-tuan perasan tak, disebut Khaybar, Khaybar ya Yahud. Sambungan dia, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Perasan tak? Tak perasan? Cuba sebut sekali. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Apa maksud ungkapan ini? Maksud dia, Yahudi, ingat peristiwa Khaybar, ingat peristiwa Khaybar. Jaishu Muhammad, tentera Muhammad, sawfa ya'ud, pasti akan kembali. Jadi ungkapan itu seolah-olah nak peringatkan pada Yahudi, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Yahudi, Yahudi, ingat peristiwa Khaybar. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, tentera Muhammad akan muncul kembali. Apa kisah di sebalik Khaybar? Jadi malam ni kita nak bincang tu, bukan nak bincang buat demo. Kita nak ulang kaji sejarah supaya kita faham kenapa ungkapan ini disebut. Bagi yang tahu sejarah, ungkapan ini sebenarnya menggerunkan Yahudi bila dia dengar Khaybar. Jadi kita nak tahu isu peristiwa Khaybar ini, kita kena tahu sejarah golongan Yahudi di bumi Madinah. Yang mana orang Yahudi ini, mereka migrate ke Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi lagi. Mereka ni dah migrate ke Madinah dari Syam ni Syria, Jordan, Iraq, dari Mesir. Yahudi dah migrate ke Yathrib. Masa itu tak ada lagi nama Madinah, nama Yathrib. Sebab apa Yahudi migrate? Sebab di dalam kitab Taurat, dalam kitab orang Yahudi, ada membicarakan berkenaan dengan Nabi akhir zaman. Jadi dalam kitab Taurat ada bicarakan tentang Nabi akhir zaman, clue-clue di mana akan muncul, fizikalnya macam mana. Jadi dari segi lokasi, kitab orang Yahudi ni bagi clue, kesimpulannya di Yathrib, di Madinah. Jadi dia orang ni migrate, nak tunggu Nabi akhir zaman yang sudah sampai masanya dia akan muncul. Dia orang migrate. Dan setiap kali orang Yahudi ni di Madinah, dia orang ni minoriti. Saya selalu sebut dah kat sini, dia minoriti tapi dia menguasai ekonomi. Dia bisnes emas perak, dia bisnes senjata, dia juga ada kebun kurma. Dan bisnes dia cara monopoli. Air juga dia pegang, menguasai sumber air, dia jual air. Monopoli. Simpan stok, jual mahal. Itu kaedah. Dan jual secara riba. Antaranya supply senjata. Jadi orang Madinah, Aus dan Khazraj,
Macam mana Yahudi nak naikkan sale dia, kena ada perang. Mereka akan lagakan Aus dan Khazraj, selalu berperang. Dia pun supply senjata kiri kanan. Jadi sale dia naik, masyarakat pun jadi lemah sebab selalu berperang. Dia kuasai ekonomi. Dan orang Arab Mekah memang benci, orang Arab Madinah memang benci pada Yahudi. Benci pun dia orang kuasai ekonomi, akhirnya bergantung juga. Setiap kali Yahudi bergaduh dengan orang Arab di Madinah, Yahudi akan sebut satu ayat. Dan ini Quran cerita, wa kanu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Ayat yang Yahudi akan guna kalau bergaduh dengan orang Aus dan Khazraj, orang Arab di Madinah, Yahudi akan guna apa? Korang jangan lawan kami. Kami nanti kami akan bersama Nabi akhir zaman, akan berperang lawan korang. Jadi Yahudi selalu sebut, korang lawan kami nanti kami akan bersama Nabi akhir zaman, akan berperang dengan korang, wahai orang Arab Madinah. Ini di antara background yang menyebabkan orang Aus dan Khazraj ni bila mereka pergi buat haji zaman jahiliyah, jumpa Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad bagi tahu, aku Nabi akhir zaman. Orang Madinah cepat beriman. Oh, ni yang Yahudi selalu sebut jom kita beriman dulu. Itu antara. Dan okey, itu keadaan di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Setiap kali musim haji, Nabi Muhammad akan pergi ke Mina, ke kemah-kemah orang Arab buat haji. Haji yang diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim. Tapi dia orang dah renovate haji. Renovate bahasa construction, bahasa agama dia panggil bid'ah. Orang Arab jahiliah ni dia bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Tambah yang baru dan buang yang asal, modified, renovation. Sehingga mereka ni still tawaf Kaabah tapi membina berhala-berhala di sekeliling Kaabah. Ini jahiliah. Sembelih lembu tapi dia ambil darah disapu dekat berhala. Tawaf tapi telanjang. Mereka juga duduk di kemah di Mina. Mereka buat haji. Jadi setiap kali orang-orang datang ke Mekah buat haji, Nabi Muhammad akan pergi ke kemah-kemah, cerita, aku Nabi akhir zaman, aku dilantik oleh Allah, Tuhan yang mencipta alam ini, mencipta kamu semua, aku Nabi, dakwah. Saya kalau baca sejarah ni memang selalu rasa, ya Allah, Nabi ke kemah-kemah, kemah-kemah nak ajak orang dakwah. Kita nak dakwah harus dia parking ni. Ada malu pula rasa. Bawah poster tu pendakwah, malu rasa. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kadar iman kita macam lemah. Nabi pergi ke kemah-kemah. So 13 tahun Nabi di Mekah. Pada tahun ke-11 ada 6 orang anak muda. Kita bincang dah dulu perjanjian Aqabah. 6 orang anak muda dari Madinah yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah, mai buat haji. Jumpa kat kemah, Nabi ajak masuk Islam, cerita Nabi akhir zaman. Pemuda-pemuda 6 orang ni, ni yang Yahudi selalu sebut ni, Nabi akhir zaman, jom kita beriman dulu. Sebelum Nabi ni jumpa Yahudi, 6 orang beriman pada tahun ke-11 kenabian. 6 orang ni balik ke Madinah, dakwah-dakwah. Musim haji tahun depan datang, yang 6 orang ni datang balik 5 orang plus 7 orang baru. Sebenarnya seramai 12 orang buat perjanjian Aqabah dengan Nabi. Ini tahun ke-12 kenabian. 12 orang ni balik ke Madinah bersama Mus'ab bin Umar. Tahun depan datang lagi 73 lelaki dan 2 perempuan. Bai'ah Aqabah yang kedua pada tahun ke-13, ni bulan Zulhijjah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi hijrah ke Madinah. Okey. Saya nak cerita Yahudi. Masa Nabi nak hijrah ke Madinah, dekat-dekat Nabi nak hijrah ke Madinah, kali pertama Arab Madinah tadi, Aus dan Khazraj, kali pertama berbaik, berdamai, tak nak perang dah. Dan mereka setuju nak lantik seorang ketua
namanya Abdullah bin Ubay. Pernah dengar nama? Siapa ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Aus dan Khazraj berdamai, kita lantik Abdullah bin Ubay jadi ketua lah kat Madinah ni. Bincang-bincang ke Abdullah bin Ubay lah. Rasulullah pun sampai ke Madinah. Lalu Aus dan Khazraj bergabung jadi Ansar, bergabung dengan Muhajirin, lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketua di Madinah. Siapa yang paling marah? Oh, nak lantik aku, tiba-tiba lantik Muhammad. Di sini bermulanya DNA nifaq, munafik. Ni Abdullah bin Ubay marah sangat. Orang dia ingat dia dah jadi ketua, tiba-tiba orang lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketua di Madinah. So Abdullah bin Ubay nak lawan terang-terangan, dia tak boleh nak lawan terang-terangan. So dia pun declare masuk Islam, hadir ke masjid Nabi, tetapi sentiasa mencari fitnah-fitnah. Dia tengok orang ramai di masjid Nabi, dia tengok Aus dan Khazraj berkasih sayang bersama Nabi di masjid, orang munafik sangat marah. Dia tengok masjid hidup, orang ramai, orang munafik tak suka. Tak suka. Dia datang masjid tapi bukan nak dengar ilmu, bukan nak mencari hidayah. Dia datang masjid nak mencari fitnah. Okey. Bila Nabi hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat 3 perkara penting. Yang pertama, bina masjid. Masjid Quba, pasal Masjid Nabawi. Factory dah ada, kilang, produknya manusia. Yang kedua, dipersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Ini yang kedua. Maknanya masjid ada, manusia pun ada, human resource. Ini pendukung Islam. Yang ketiga, Nabi SAW buat perlembagaan negara yang menjadi dasar-dasar negara. Ini perkara pertama. 3 perkara ni priority yang Nabi buat. Stephen Covey baru je cerita first thing first. Nabi Muhammad dah lama dah practical perkara priority dalam sebuah negara. Dalam perlembagaan negara ada hak-hak warga negara, dan termasuk perjanjian dipanggil Aqdud Dhaman, agreement ataupun MOU dengan Yahudi yang merupakan warga negara. Ada hak-hak Yahudi, hak-hak negara. Negara memberi perlindungan, Yahudi boleh praktiskan amalan agama mereka. Sekiranya Madinah diserang, masing-masing bertanggungjawab mempertahankan Madinah. Orang yang dizalimi mesti dibantu, tidak kira Yahudi ataupun Muslim. Ini hak-hak kewarganegaraan. Okey. Yahudi di Madinah ada 3 puak, 3 kabilah. Yang pertama nama Bani Qainuqa, Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraizah. Ini 3 kabilah Yahudi yang menetap di Madinah. Jadi orang setuju sign agreement, perjanjian dengan ketua negara, tetapi mulut mereka sentiasa menghina Islam, lekeh Nabi Muhammad, kutuk orang Islam, lekeh agama Islam, duduk dalam negara. Dan Nabi mula pasar Bani Qainuqa, orang kat sini orang Islam, Nabi set up pasar baru sebab nak pecahkan monopoli bisnes. Yahudi kebanyakannya tidak beriman, tapi ada yang beriman. Kalau ingat dulu saya pernah cerita tentang Tok Guru Yahudi, ingat tak lagi? Tok Guru, salah seorang Tok Guru Yahudi namanya apa? Abdullah bin Salam. Ini Tok Guru orang Yahudi di Madinah. Dia tengok kitab Taurat, dia tengok kelu-kelu ada pada batang tubuh Nabi Muhammad ni. Dia pun pergi dekat. Lalu dia kata, hadha wajhu hadha ar-rajul laysa biwajhin kadzdzab. Tok Guru Yahudi kata, wajah Muhammad ini bukan wajah penipu, ini wajah orang cakap betul. Lalu dia pergi dekat Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam, Tok Guru Yahudi tadi kata, aku nak tanya 3 soalan. Kalau kamu boleh jawab, confirm kamu Nabi. Saya cerita dah kat sini dulu.
Kan? Ingat tak ada 3 soalan? Lupa? Kita ulang, tak apa. Abdullah bin Salam kata, wahai Muhammad, aku nak tanya 3 soalan. Surah kata soalan apa? Soalan pertama, apakah tanda besar kiamat yang pertama sekali? Tanda kiamat besar yang pertama. Soalan kedua, apakah makanan pertama ahli syurga? Soalan ketiga, bagaimana iras ataupun mirip seorang anak yang baby baru lahir? Macam mana yang menentukan, ikut mak ke ikut ayah? Lalu Rasulullah kata, akhbarani Jibrilu anifan. Jibril baru je bagi tahu aku jawapan. Bila dengar sebut nama Jibril, Abdullah bin Salam kata, oh Jibril. Jibril itu musuh orang Yahudi. Orang Yahudi tak suka Jibril. Yahudi dia suka Mikail, sebab bawa rezeki. Jibril ni yang membawa bala pada kaum-kaum terdahulu. Lalu Rasulullah pun bagi jawapan, 3 jawapan, dan ketiga-tiga itu Abdullah bin Salam lepas dengar 3 jawapan, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata jawapan ini tidak diketahui melainkan Nabi. Tuan-tuan nak tahu tak jawapan tu? Tu kira homework, boleh tak cari sendiri? Boleh google je sebenarnya. Abdullah bin Salam embrace Islam. Nabi Muhammad kata tanda kiamat besar yang pertama, narun takhruju minal masyriqi tahsyurun nas ilal maghrib. Tanda kiamat besar yang pertama, api yang besar menyala muncul dari sebelah timur, menghalau ataupun mengumpulkan manusia ke arah barat. Ini yang tanda kiamat besar yang pertama. Soalan kedua apa tadi? Makanan pertama ahli syurga, ziyadatu kabidil hut, hujung tambahan hati ikan paus. Masya Allah. Saya tanya orang-orang Arab yang duduk kat tepi laut, yang biasa ke laut, nelayan, tangkap ikan besar-besar ni, dia orang memang antara yang enak, dia kata hati ikan yang besar. Tapi ni hati ikan paus, dia ada ziyadah, dia ada ketul di dekat dengan hati ikan paus tu, dibersihkan. Wallahualam. Kita biasa paling mahal makanan kita apa? Wayu je tak? Makan wayu rare. Tengok lembek-lembek ni, juicy, start juicy. Ni power lagi. Cari lah, pergi cari. Jadi yang kedua, ketulan ataupun tambah kepada daging hati ikan paus. Dan yang ketiga persoalan, baby yang baru lahir ikut mirip siapa? Lalu Rasulullah kata, idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah, sekiranya air benih lelaki sabaqa ni mendahului benih perempuan, maka mirip si ayah. Kalau sabaqa benih si ibu daripada benih si ayah, maka akan mirip mak. Sabaqa ulama tafsir mendahului, ada dengan makna keluar dahulu, juga dengan makna lebih kuat. Ini cerita tentang kromosom XY, sifat dominan tak dominan. Sifat dominan kromosom XY, Rasulullah dah bagi syarat dah dulu. Doktor-doktor kajilah balik bab ni, bab mirip ataupun iras. Jadi kesimpulannya, Abdullah bin Salam terus mengucap 2 kalimah syahadah, dan dia kata Yahudi kat Madinah ni jahat, khianat. Dan kisahnya masyhur, kita cerita dah dulu yang Rasulullah panggil Yahudi tu. Yahudi puji Abdullah bin Salam. Bila Abdullah bin Salam mengucap 2 kalimah syahadah, dia maki tok guru dia sendiri. Okey. Tapi kebanyakannya tidak beriman. Balik pada 3 kabilah Yahudi di Madinah tadi. Dan ada satu lagi isu, antara isu yang besar. Orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ni, mereka tak boleh minum air kat Madinah melainkan ada daripada satu telaga. Ada satu telaga ni bersih air dia. Bi'ru Rumah. Nama telaga itu Telaga Rumah. Dan owner dia Yahudi. Dan memang dia pakai, memang monopoli. Memang dia kuasai. Sebab supply air bersih ni, orang muhajirin duit tak banyak. Sebab datang dari Mekah, tak bawa cash.
terpaksa beli, dia jual dengan mahal. Ni untung bisnes monopoli ni, dia boleh makan harga ikut suka dia je. Jadi mahal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, siapa boleh beli telaga rumah dan mewakafkannya kepada umat Islam, aku jamin baginya air-air di dalam timba di dalam syurga. Lalu datang Sayyidina Uthman, pergi jumpa tuan punya telaga tadi. Sayyidina Uthman kata, aku nak beli telaga ni. Yahudi tadi seronok lah, dia pun makap dengan begitu. Dia dengar orang nak beli, dia makap ke 60,000 dirham. Sayyidina Uthman kata, tak nak 60,000, aku nak beli kalau 25,000 okey. Yahudi ni fikir dapat duit seketul besar amam. Tapi Sayyidina Uthman kata, tapi aku nak beli separuh, aku tak nak beli semua. Apa makna beli separuh hai telaga? Macam mana beli separuh? Gile, menggilirkan hari penggunaan. Jadi Yahudi fikir dapat 13,000 dirham, makna beli separuh. Hari ni Sayyidina Uthman guna, nak jual ke nak apa ke, hari kedua Yahudi nak jual ke nak apa. Lalu Yahudi setuju jual 13,000 dinar ke separuh. Hari ni hari Sayyidina Uthman, esok hari Yahudi. Lalu Sayyidina Uthman beli separuh. Yahudi tu happy, dapat 15,000 seketul telaga, dia masih boleh benefit. Sayyidina Uthman mengumumkan, ya ma'syaral muslimin, wahai orang Islam, hari ini hari saya guna telaga ni, datanglah ambil sebanyak mungkin percuma. Dan ingat, ambil sekali, stok untuk esok, free. Lalu orang Islam pun datang ambil untuk kegunaan hari tersebut, dan ambil stok untuk besok, stok air. Next day, masa hari gelengan Yahudi, drop sale dia. Tak ada orang yang beli, tak ada orang datang beli. Hari ketiga, orang datang ambil balik hari Uthman, dan ambil stok untuk hari keempat. Tuan-tuan, sistem wakaf dan sedekah boleh memecahkan monopoli kapitalis. Satu. Yang kedua, tengok peranan orang kaya. Orang kaya yang mempunyai modal besar, simpanan modal, dia boleh membantu ummah. Jadi sel Yahudi ni drop. Akhir sekali Yahudi pergi jumpa Uthman, wahai Uthman, separuh lagi telaga tu ambil kat kau, aku nak jual. Sayyidina Uthman kata, boleh, aku nak beli dengan 8,000 sahaja. Ini panggil apa? Buyer market, boleh tarik harga lagi. Sayyidina Uthman kata, okey, aku nak beli tapi 8,000. Yahudi tu kata, ayah, wah mau let go lah. Kalau simpan tak boleh buat sale, so let go lah, 8,000. Sayyidina Uthman bayar 8,000, lalu mengisytiharkan kepada umat Islam di Madinah, sila ambil air daripada telaga rumah secara percuma, waqfun lil muslimin. Dan wakaf ini sampai hari ini ada di Madinah sana, radhiyallahu anhu. Ya Allah. Okey, Yahudi 3 kabilah tadi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi Muhammad di Madinah tahun kedua berlaku perang yang paling besar. Perang apa? Badar. Perang Badar Al-Kubra. Berlaku perang Badar, Islam menang. Habisnya perang Badar, Rasulullah bagi tahu ke orang Yahudi, wahai Yahudi, jomlah masuk Islam. Nanti kau orang nak lawan, nanti kau orang kena macam orang Mekah perang Badar. Dengan sombongnya Yahudi jawab, Muhammad, kau berperang dengan orang Quraisy, dia orang tu tak ada pengalaman perang. Kalau kau berperang lawan kami, baru kamu tahu siapa. Sombong. Dia duduk dalam sombong, pelekeh Islam. Dan selepas peristiwa perang Badar ini, ada satu peristiwa. Seorang perempuan muslimah pergi ke pasar Bani Qainuqa Yahudi. Bani Qainuqa ni kepakaran mereka tukang emas dan perak.
Ada perempuan ni pergi ke pasar Bani Qainuqa nak beli barang emas. Zaman tu tak ada lah kaunter-kaunter ni, duduk sambil pusing-pusing terai sup terai ni. Dia kena duduk. Mana orang niaga emas tu dia buka tikar dia letak emas. Orang perempuan yang nak beli pergi duduk, pilih sambil duduk gitu. Jadi perempuan muslimah ni duduk, dia pilih, aku nak beli yang ni. Jadi Yahudi yang meniaga ni dia mengganggu wanita muslimah. Ikshifi wajhak. Dia kata, buka kan perempuan dulu pakai purdah kan. Buka muka kamu, buka. Aku nak tengok muka kamu, buka. Perempuan tu kata, oh boleh, aku nak beli. Bukalah. Tak boleh, aku nak beli barang beritahu harga kebaya. Bukalah. Sambil dia kacau, yang seorang lagi datang dari belakang, dia ikat hujung tudung muslimah ni dengan hujung kain. Masa tu perempuan ni duduk kan, hujung tudung ikat dengan hujung kain. Bila bangun jadi apa jadi? Terselak kain belakang tu. Perempuan ni bangun, terselak kain. Lalu Yahudi ni, dia ketawakan perempuan ni sebab terselak kain. Ada seorang pemuda Muslim nampak, terus dia pergi terkam Yahudi yang buat ni. Dia pukul sehingga mati Yahudi. Tengok maruah, izzah umat Islam. Pemuda ini dia pukul sampai mati kawan tu. Dan ada 2-3 orang Yahudi di situ, terkam pula anak muda Islam ini, lalu bunuh pemuda Islam ini. Dan berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus menyiapkan tentera pergi kepung Bani Qainuqa. Bila kita baca sejarah tuan-tuan, kita akan faham Nabi Muhammad kita yang ajar kita solat, berzikir, tawaf, umrah, haji. Nabi Muhammad seorang yang sabar. Nabi Muhammad seorang yang pemaaf. Nabi Muhammad seorang yang lembut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang tegas. Bila musuh ganggu wanita muslimah, bunuh orang Islam, langgar perjanjian, Nabi Muhammad sediakan tentera. Tapi masa ni muncullah Abdullah bin Ubay. Ni dia ni rapat dengan Yahudi. Rupa-rupanya dalam masyarakat Islam adanya tali barut Yahudi. Dia rapat dengan geng-geng Bani Qainuqa ni. Dia pergi pujuk Nabi Muhammad, janganlah serang dia orang. Dia orang ni pun warga negara kita, dia orang ni pun baik, jangan serang dia orang. Ini peranan munafik. Janganlah serang dia orang, jangan serang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mereka telah langgar perjanjian, mereka telah ganggu muslimah, mereka telah bunuh, maka mereka mesti keluar dari bunuhan. Ini dipanggil ijla'. Kita baca surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr maknanya menghalau, pengusiran. Pengusiran keluar kali pertama. Mereka dihalau keluar. Nabi Muhammad kata, hasil daripada pujukan munafik ni, halau keluar, tapi tak boleh bawa keluar senjata, emas, perak, mesti tinggal. Keluar, dan kamu semua hanya boleh bawa pakaian, makanan yang boleh muatan unta. Itu saja boleh keluar. Yahudi Bani Qainuqa lari lintang pukang keluar dari Madinah. Sebahagiannya lari ke Syam, ke Mesir, dan sebahagiannya lari ke satu tempat 170 km di utara Madinah, namanya Khaybar. Ini bawa mukadimah cerita kita. Atas Madinah, utara 170 km. Kalau Google Khaybar, nampak dalam peta, north, utara Madinah 170 km. Jadi Yahudi ni pergi ke Khaybar. Tinggal berapa tuan-tuan? Bani Nadir, Quraidah. Jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun keempat Nabi di Madinah, ada berlaku satu kes yang adalah kes
tindak balas, ada orang Islam bunuh, ada berlaku pembunuhan dan sebagainya, ada tindak balas lah. Panjang cerita tu. Cuma kesimpulannya Nabi Muhammad nak pergi berbincang dengan Yahudi Bani Nadir tentang urusan bayar dia ganti rugi. Walaupun ketua negara, tapi meraihkan hak warga negara yang bukan Islam. Masa nak pergi bincang tu, ketua Bani Nadir kata, Muhammad, kau tunggu kejap kat luar ni, kami nak masuk dalam rumah je nak bincang. Nabi Muhammad tunggu kat luar, dia orang masuk dalam, cepat, siapa nak naik ke atas-atas, ambil batu besar, lempar ke atas kepala Muhammad, kita bunuh Muhammad, settle lagi ni. Ini jahat Yahudi. Bila dia terima datang nak berbincang, kata tunggu sekejap. Ketika ini Jibril datang maklumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terus bergegas lari daripada tempat Bani Nadir. Dan oleh kerana ini konspirasi membunuh ketua negara. Sekali lagi Rasulullah SAW, ini tahun keempat hijrah, tadi tahun kedua Bani Qainuqa, ini tahun keempat. Rasulullah sediakan tentera datang bergerak nak pergi kepung perkampungan Bani Nadir. Masa ni Abdullah bin Ubay, bila Bani Nadir nak lari, Abdullah bin Ubay kata, jangan lari, lawan dia, kita orang akan bersama dengan kamu, kita lawan Muhammad. Jangan lari. Ini Abdullah bin Ubay, tak apa, saya ada geng-geng saya akan join kau orang Bani Nadir, jangan lari, lawan Muhammad. Lalu Bani Nadir tak jadi nak lari, lawan, berlaku perang. Tapi masa perang ni, geng-geng munafik ni seekor pun tak datang. Ini perangai dia orang, cakap je lebih, tali barut musuh, tapi ada masa dia lari tak. Lalu bila mula perang, adalah yang terbunuh di kalangan Bani Nadir ni. Akhirnya mereka mengalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, keluar dari bumi Madinah, jangan bawa pedang, emas dan perak, tinggal keluar, hanya boleh bawa muatam makanan, pakaian tahun tu keluar. Dan Bani Nadir ni juga lari, sebahagian besarnya lari ke Khaybar, 170 km utara Madinah. Bani Nadir pergi duduk Khaybar. Okey, tuan-tuan ingat tak perang yang kali parit tu? Khandak Ahzab samalah. Apa punca perang ni? Meletus. Perang ini berlaku pada tahun kelima hijrah. Tadi Bani Nadir tahun keempat, tahun kelima. Kenapa berlaku perang ni? Ada 20 orang Yahudi daripada Khaybar telah berbincang dengan Abdullah bin Ubay yang duduk dalam Madinah, yang bersedia memberi kerjasama dari dalam. Ini kuncu-kuncu Yahudi duduk dalam negara umat Islam. Ini kerja orang munafik. Okey bos, boleh, kami akan bantu dari dalam. Bani Quraidah ada di Madinah lagi, 20 orang Yahudi dari Khaybar. Nabi kat Madinah, dia orang pergi ke Mekah, jumpa musyrikin Mekah. Masa ni ketuanya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam masa ni. Yahudi kata, jomlah, Muhammad semakin kuat, kita perlu bergabung, kami akan serang dari utara, kamu dari timur, yang kat Madinah pun akan tolong kita. Pendek ceritanya, Mekah setuju. Yahudi pergi pula jumpa Ghatafan. Wahai kabilah Ghatafan, Muhammad ke Madinah bahaya, orang Mekah dah setuju, kita kena bergabung serang Madinah. Ini melobi kerja dia, lobi negara-negara, kabilah-kabilah. Inilah makna perkataan Ahzab. Sebab singularnya Hizbun, satu puak, itu singular. Pluralnya Ahzab, puak-puak yang dipujuk oleh Yahudi ini bergabung nak serang Madinah. Madinah kiri kanannya ada kawasan bergunung, sebelah bawah ni ladang kurma banyak, serangan dari utara. Yang itu yang Nabi buat kali parit tu. Dan masa berlaku perang Khandak inilah ni Yahudi Bani Quraidah yang masih berada di selatan Madinah dipujuk oleh Yahudi Bani Nadir, dipujuk oleh puak-puak munafik. Peringkat awal Bani Quraidah ni takut.
macam mana kami nak serang Muhammad? Nanti kalau lepas perang, kami nak lari ke mana? Kami duduk dalam ni, korang kat luar sana Khaybar, korang balik Mekah. Tapi Yahudi kata, kita menang kali ni, kita tak akan kalah, kita menang kali ni, jangan bimbang. Lalu Bani Quraidah cuba serang dari belakang. Nabi Muhammad dan para sahabat duk gali parit kat belakang ni, kat kubu belakang ni, orang perempuan, anak-anak kecil, orang tua. Dan masa ni Yahudi Bani Quraidah cuba panjat tembok nak pergi ganggu orang Islam. Seorang Yahudi panjat tembok, ditunggu oleh seorang wanita, Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi Muhammad. Tunggu Yahudi. Bila Yahudi sampai panjat, dia pun pukul Yahudi, dia bunuh Yahudi, dan dia bukan sembelih, dia potong kepala Safiyah, potong kepala Yahudi ni. Lalu dia lempar kepala tu kepada Yahudi-Yahudi yang lain lagi, Bani Quraidah. Lalu terkejut mereka, Muhammad meninggalkan sekumpulan tentera kat belakang ni rupanya, kita kena hati-hati. Rupanya Safiyah, dia orang ketakutan, Yahudi ni penakut. Lalu berlakulah apa yang berlaku masa perang Ahzab. Selesai perang Ahzab, panjang ceritanya, tentera Ahzab pecah kacir, pecah belah. Akhirnya yang ni balik ke Mekah, balik ke Ghatafan, balik ke Khaybar, tinggal Bani Quraidah. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita ada masa perlu bertegas. Tapi Nabi Muhammad serah kepada Sa'ad bin Ubadah, wakil Madinah, macam mana kau baik dengan Yahudi Bani Quraidah ni? Apa tindakan yang sepatutnya kita buat pada mereka yang cuba serang dari belakang? Sa'ad sebut ini, sahabat Nabi sebut. Lalu semua Bani Quraidah ni dibunuh selepas perang Ahzab. Kita dengar bunuh macam Allah ganahnya Nabi Muhammad. Macam sekarang ni lah kat Palestin, kita dengar serang Allah, kenapa lah Hamas serang, kenapa kena sejadi background ni dulu kan. Kita duduk Shah Alam ni tuan-tuan, adik bausu kita dengan mak kat kampung, adik kita telefon kat kita sini, abang, jiran renovate rumah, besarkan pagar, ambil tanah mak 2 jengkal. Kita kat sana, apa? Nanti abang balik cari lawyer kita. Jiran besarkan pagar, ambil tanah mak kita 2 jengkal, baru 2 jengkal besar pagar. Yang kat Palestin, apa yang berlaku jauh daripada 2 jengkal, ada background. Tapi ada juga orang bercakap, kenapalah Hamas pergi serang, dah tahu tak kuat, kenapa serang? Kaji background. Bukan saja-saja tak serang pun dia kena bunuh juga. Jadi Rasulullah ambil tindakan tegas pada Bani Quraidah, semua dibunuh. Jadi sekarang tahun ke-5, tahun ke-6, ingat peristiwa Hudaibiyah, tahun ke-6 yang Rasulullah mimpi pergi buat umrah kat Mekah, kemudian dihalang, tak boleh buat umrah, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Nabi balik, lepas tu buat umrah balik kan? Dan dalam isi perjanjian Hudaibiyah ini, gencatan senjata 10 tahun antara kerajaan Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Maknanya sudah tidak ada ancaman dari selatan, tenang negara daripada ancaman Madinah. Bani Quraidah dah tak ada. Sekarang ni Nabi juga mengajar kita, sebuah negara kita kena alert dengan ancaman musuh ataupun ancaman terdekat bagi Madinah kat mana? Mekah dah gencatan senjata dah. Sekarang ni ancaman yang paling bahaya di Khaybar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 1,400 orang sahabat. Rasulullah kata, ikut aku, siapa yang nak berperang dan yang nak syahid, bukan harta ghanimah, nak perang dan nak syahid, jom ikut aku. 1,400 orang sahabat siap bersama Rasulullah menuju ke Khaybar. Tuan-tuan, tengok tangan saya lah sekejap. Khaybar kat sini, Madinah kat sini, Khaybar kat sini. Khaybar kat sini kan. Nabi Muhammad dan para sahabat bergerak separuh jalan, lalu jalan lain serang Khaybar dari utara, supaya tak tutup jalan untuk mereka lari. Hari ni memang nak fokus betul-betul. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad bukan ajar kita berzikir, berdoa saja. Keselamatan negara, ancaman musuh, strategi perang, sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar belaka. Ada masa memaafkan, ada masa sabar, ada masa tegas. Inilah Islam. Okey, sebab tu 23 tahun yang kita kena kaji, 23 years. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun Madinah. Inilah keseluruhan Islam. Jadi sampai masa dekat dengan Khaybar, malam tu esok nak perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada para sahabat, kharibat Khaybar, Allahu akbar, kharibat Khaybar, Allahu akbar. Esok Khaybar akan hancur. Allahu akbar. Nabi sebut Allahu akbar. Sebaik tak ada masa tu orang kata tak boleh sebut Allahu akbar. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah kata, esok aku akan serahkan panji tentera Islam ini, mana ketua lah yang akan lead besok, li rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan serahkan panji ini esok kepada pemuda yang sayangkan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sayangkan dirinya. Ya Allah. Nabi declare yang akan lead besok pemuda yang sayangkan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sayangkan dia. Para sahabat malam tu tak lena tidur. Agak-agak akulah esok, akulah. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, aku tidak pernah bercita-cita nak jawatan, melainkan pada malam tu aku nak sangat esok dapat kat aku. Bukan kerana jawatan, tapi kerana spek, sifat yang Nabi sebut tu. Kata Ibn Qayyim, bila dia kata seorang pemuda yang sayangkan Allah dan Rasul, itu okeylah, tak pelik. Tapi bila Rasulullah yang declare Allah dan Rasul sayangkan dia, ini yang hebat. Kalau sahabat sayangkan Rasulullah, sayangkan Allah, ya, tapi Nabi bagi tahu Allah dan Rasul sayangkan dia. Siapa pemuda tu? Kita sambung selepas ini. Azan tadi.
حي على حي على حي على حي على Secara ringkasnya, Rasulullah sampai di Khaybar. Khaybar ini dia satu mukim ataupun satu kawasan yang dia ada 3 kampung gitu, 3 penempatan utama. Qismun Natah, ada kampung nama An-Natah, ada nama Al-Katibah, dan ada nama Asy-Syiq. Ini 3 kampung besar di Khaybar, dan setiap kampung ini ada husun, fortress ni apa? Kubu. Dia ada kubu. Orang Yahudi dia suka bina kubu. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi melancong, pergi ke negara-negara yang ada kesan-kesan Yahudi duduk, dia ada kubu-kubu dia. Jadi di 3 kampung tadi, yang pertama Qismun Natah, ada 3 kubu yang besar. Al-Katibah, ada 3 kubu besar. Dan yang last sekali paling kuat, Syiq, ada 2 kubu. Dalam kubu ini ada makanan, ada senjata. Kalau kena kepung pun dia boleh bertahan sepulang. Ikutlah kekuatan tentera yang datang dengan bekalan makanan dan senjata, dia orang boleh bertahan dalam tu. Pendekkan ceritanya, bila nak mula meletus perang, memang 1 lawan 1 dulu. So Sayyidina Ali mula dulu. Yang lawan dia Marhab nama, ini orang paling gedebel, paling samsing lah di kalangan Yahudi. Sebelum nak lawan tu dia punya syair, dia angkat diri dia, singa lah apa semua. Sayyidina Ali pun baca juga syair, analladzi sammatni ummi Haidarah, akulah yang ibuku pernah panggilku dengan nama anak singa. Sayyidina Ali pun dia masa tuan-tuan, masa nak berlawan ni kita tak boleh silakan, dia tak boleh. Ni masa perang, dia kena ucapan yang samsing, yang suasana perang. Perang dia lain suasana. Lepas tu bila mula je lawan, kata ahli sejarah, Marhab yang lawan Sayyidina Ali tadi,
baru je lawan seperti dia ini dicipta tanpa kepala. Sayyidina Ali sekali je macam first round dah KO dah. Siapa bawa ni Islam Aceh ke apa ni? Pusingan pertama dah KO dah. Maknanya dia masa kakak tu bila mula je lawan terus jatuh kepala. Sayyidina Ali cakap, adik dia muncul, adik pada Marhab tadi seorang lagi. Lalu datang Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam suami pada Asma binti Abi Bakar. Zubair abai pa Rasul, bukan abai pa, beras lah Rasulullah. Sebab Zubair bin Awam ni suami pada Asma. Asma ni kakak pada Aisyah. Dan Zubair bin Awam ni salah seorang daripada 10 dijamin syurga. Zubair bin Awam lawan juga dengan seorang lagi pun menang. Lalu berlakulah perang yang begitu sengit sehingga Yahudi terpaksa berundur masuk dalam kubu. Tentera Islam serang lagi, guna panah, guna manjanik, pecah kubu yang pertama, masuk, mereka lari ke kubu yang kedua. Ringkaskan cerita lah ni. Kepung serang dari belakang, dari tepi, pecah kubu kedua, lari ke kubu ketiga. Dan akhirnya dapat tawan kampung yang pertama yang bernama An-Natah, Qismun Natah. Mereka lari ke Al-Katibah. Tentera Islam kepung serang guna manjanik yang macam baling tu, pecah kubu yang keempat, lari kelima, pecah. Habis dah Qismun Natah, dia pergi baki dua lagi kubu, pecah. Dan yang terakhir tu atas bukit yang paling kukuh, yang mereka rasakan tentera Muhammad tak boleh nak buat apa-apa, tetapi dengan kebijaksanaan Rasulullah dan para sahabat dan pertolongan Allah, kubu yang terakhir pun dapat tawan. Ramai dibunuh, anak-anak kecil, wanita ditawan, dan yang baki yang masih hidup, Rasulullah kata, aku izinkan kamu keluar dari sini, bolehlah nak lari, tapi jangan bawa senjata, jangan bawa emas, jangan bawa perak. Mereka pun lari bergelimpangan. Ada dua orang senyap-senyap ambil emas nak bawa lari. Lalu ada sahabat yang tangkap dua orang ni dan diambil tindakan tegas, dibunuh dua orang. Sebab dah bagi peluang. Ya, dia sama berlaku macam di Afghan, di Palestin, yang kena tangkap tu bergerak ikut kami. Mujahidin bagi peluang, bergerak ikut kami. Datang. Ada yang sengaja tak bergerak. Macam dekat Chechnya dulu, dekat Rusia bila ditawan, tentera Mujahidin kata bergerak, tangan ikat tangan ke bangun bergerak. Ada yang sengaja tak nak bergerak. Bergerak tak nak buat. Dah kata tembak. Jadi bila dah bagi peluang, tapi kamu langgar juga, ambil emas, dua orang ni ditangkap dan dibunuh. Lalu mereka lari bergelimpangan, lari sampai ke Mesir, ke Palestin. Memang ramai yang mati, harta-harta mereka dirampas, kubu-kubu semua dihancur. Ini yang berlaku di Khaybar. Inilah ungkapan Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Bila ungkapan ini, Yahudi tahu sejarah. Bila disebut, menggerunkan mereka. Khaybar ya Yahud, maksudnya, hei Yahudi, ingat peristiwa Khaybar dulu. Jaishu Muhammad, tentera Muhammad, sawfa ya'ud, akan kembali kepung, serang dan hancurkan kamu. Wallahu alam bissawab. Moga-moga ada sedikit manfaat. Biar kita faham isu Palestin ini dengan ilmu. Panjang umur, kita jumpa lagi bulan hadapan. Saya dimaklumkan kuliah saya kita akan jadi sekali sebulan saja. Sebab pihak surau ada jadual lain untuk hari Rabu minggu depan. InsyaAllah saya akan kekal sekali sajalah sebab ada jadual lain tu. Kita jumpa bulan depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.